Okay, hai semua, Eri di sini. Saya akan buat satu pattern untuk kait topi baby. Okay, so saya akan gunakan jarum bersaiz 4 mm. Okay, dengan benang cotton. Okay, so kita akan mula dengan magic ring. Okay, so untuk buat magic ring ni kita akan tarik tail ni seperti ni, and then delete sekali seperti ni. Okay, saya rasa mungkin anda pun sudah tahu cara buat magic ring. Okay, and then macam ni. Alright, and then masukkan jarum dan tarik benang ni keluar dari jarum, and just quickly grab ni bahagian lah. Okay, so ini kita akan tarik satu kali untuk kunci dari situ. So kita akan dapat dia berdiri lah. Okay, so kita kena pegang ni supaya dia tidak terlepas. Kita akan buat DC sebanyak 10 di dalam. Okay, so kita akan terus masuk buat DC di dalam ni sebanyak 10 kali. So dalam ring, okay, ini 1, dan 2, okay, 3, 4, 9, 10. Okay, kita kira yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so selepas kita dapat 10 ni, kita akan tarik ekor ni. Okay, tarik dia sampai tutup lubang tu lah. Okay, lubang ni kita tutup dia. So sebab itu dia panggil magic ring. And then just slip stitch pada first DC tadi tu. Alright. Okay, so kita dapat 10 double crochet di sini. Nampak kemaslah kita punya lubang. Okay, selepas tu kita akan increase 2 DC pada setiap lubang. So kita akan terus buat DC di sini, chain 1, and then terus masuk DC yang pertama, kemudian lubang yang sama, DC yang kedua. Okay, so kita akan buat 2 DC pada setiap lubang. Jadi kita akan dapat 20 DC. Okay, so teruskanlah buat 20 DC di 2 DC pada setiap DC sehingga kita jumpa di next ujung round ni. Kita akan slip stitch. Yang ini anda boleh actually ikat terus lah. Kalau tidak mau asyik terbuka, boleh terus ikat ya. Okay, nanti saya akan ikat sebab kita buat yang ini dulu. So kita akan dapat 20 DC. Kita slip stitch pada first DC di sini. Alright. Okay, ini kita punya second round. Okay, untuk round yang ketiga, kita akan teruskan increase. Okay, kita membesarkan dia sehingga kita dapat saiz kepala baby yang kita mahu tu. Okay, so kita buat chain 1 lagi, and then terus DC pada first DC. Okay, and then saya akan buat 3 DC dalam first lubang. Okay, first DC kita akan buat 3 DC, chain 1. Okay, skip 1, kita buat lagi 3 DC pada next. Alright, then kita skip lagi chain 1, skip lagi 1 DC, and then buat lagi next DC ya, 3. So kita akan repeat step ni sampai ujung baris. Okay, chain 1, skip, and then DC lagi.
Okay, chain 1, skip, and then DC. Okay, saya sudah pun sampai di penghujung. Okay, selepas kita buat 3 DC, chain 1 kita skip dan kita slip stitch pada first DC tadi. Alright, so kita dapatlah bulatan macam ni. Okay, dengan grading stitch ni. Okay, yang 3 DC ni kita panggil grading stitch. Okay, so untuk next step, okay, kita akan teruskan chain 1 and then DC pada first DC. Okay, and then kita akan DC pada next DC, dan kita akan next DC lagi. So kita ada 3 DC di sini. Okay, sekarang ni kita akan chain 1. Alright, dan yang ini kita akan buat shell di sini. Okay, okay, nampak kan? 3 DC, chain 1 and then shell di DC yang kedua ni. So kita akan repeat step ni lah sampai hujung round. So di sini kita akan buat 3 DC, 1, 2, 3. Okay, and then chain 1. Lepas tu shell di tengah-tengah DC yang seterusnya. Okay, DC, chain 2, DC. Alright. Okay, teruskan lagi. Chain 1, 3 DC, chain 1, and then last kali ialah shell di DC yang kedua. DC 1, DC 2, chain 2, 2 DC, lubang yang sama, chain 1. Okay, kita buat shell di situ. Kita slip stitch pada first DC tadi. Right, so kita akan dapat besar ni. Okay, udah diagram topi tadi. So bolehlah save ataupun pause. Sekarang ni saya akan tunjukkan step yang seterusnya lah. Okay, di sini actually saya sudah kait beberapa round sebab saya ada boleh rujuk pada diagram yang saya bagi dalam gambar tu untuk tengok saya punya double crochet saya lah. Okay, so okay, jadi bila kita sudah buat 3 chain 1, 3 chain 1 macam yang saya tunjuk pada part 3. Okay, kemudian kita just slip stitch. Okay, slip stitch dan naik 3 DC di sini. Okay, 1, 2, 3 macam ni. Okay, 1, 2, 3. Lepas tu chain 1. And then di tengah-tengah ni DC, chain 1, DC, chain 1. Okay, DC, chain 1, DC, chain 1, DC. Okay, maksudnya kita buat yang 3 ni di tengah-tengah DC ni, yang DC nombor 2. Lepas tu kita chain 1 and then kita repeat baliklah step tu. DC, 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 chain 1, DC, chain 1, DC, chain 1, DC, chain 1. Okay, DC, DC, DC. Dan DC, chain 1, DC, chain 1, DC di sini di DC yang nombor 2. Okay, so kita akan increase sampai 5 rounds je lah untuk dapat size baby. So 1, 2, 3, 4, 5 yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so saya akan tunjukkan round yang ke-6 lah, iaitu increase yang terakhir untuk size kepala baby ya. Okay, so lepas kita slip stitch, okay, kita akan chain 3 di sini. Kemudian DC sama juga, kita repeat pattern yang sama, tetapi kita akan increase di sini lah. Okay, so caranya ialah selepas DC chain 1. Okay, kita ada 2 V di sini kan, so kita akan masuk V lagi buat di sini. Di double crochet, chain 1, double crochet.
Okay, lepas tu chain 1, and then kita akan buat lagi V di tengah-tengah ni. Okay, and then buat lagi V. Alright, kemudian chain 1, and then buat lagi V lah di V yang terakhir ni. Kemudian chain 1, kemudian repeat baliklah DC, 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 dan chain 1, and repeat lagi semula seperti yang kita buat di sini. Okay, boleh nampak kan jelas? Okay, then continue lagi DC, chain 1, DC, chain 1, then DC, chain 1, DC, then chain 1, then DC, chain 1, DC, and chain 1. Okay, kita buat V di situ. Right, now kita akan buat DC lagi. Selepas chain 1 kita akan buat DC lagi sampai di sini. DC, DC, DC. Okay, so kita tidak akan teruskan buat di sinilah. Okay, sebab ini kita akan anggap sebagai leher baby, dan kita sebenarnya akan buat bonnet lah untuk baby ni. Okay, kita buat bonnet. Jadi dia akan masuk lehernya di sini. Okay, alright. Sekarang kita tidak increase lagi selepas kita buat increase pada round yang ke-6 kan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 6. So bila kita sudah habis buat increase pada round yang ke-6, sekarang ni kita hanya akan repeat saja step round ke-6 itu pada setiap chain pada step stitch ni, tanpa perlu increase lagi lah. Okay, so bila kita sudah sampai ke bahagian yang tadi tu, kita buat tu di sini. So kita turn baris demi baris, kita akan pusing. Okay, and then buat DC lah. Ini chain pertama, chain 3 ni adalah DC yang pertama. So DC kedua, DC ketiga. Okay, kita tidak sambung lagi dia punya leher. Okay, kita cut demi baris. So inilah dia punya, bila kita cut demi baris dia akan jadi macam ni lah. Kita stop di sini dan kita turn sebalik. Alright, now chain 1. Chain 1 jangan lupa. Okay, tadi kalau di round yang ke-6 tu kita buat macam ni kan. Okay, 2, 2, 2 seperti yang saya tunjuk pada part yang kelima. So sekarang ni kita hanya masuk juga V, V, V pada setiap V. Jadi chain 1, then DC, chain 1 DC, lepas tu chain 1, and then V lagi pada V, DC, chain 1 DC, and chain 1, dan akhir sekali V lagi, DC, chain 1 DC, then chain 1. Kemudian kita jumpa balik DC. So 3 DC, 1, 2, tiga, then chain 1. Okay, repeat lagi V, V, V dalam V ya, V dalam V, DC, chain 1 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 DC, chain 1, then DC, 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 DC. Okay, so repeat lah step tadi tu sampai kita ada di penghujung ini. And then bila kita sudah sampai di hujung ni, kita chain 3 balik and then turn balik. Okay, kita pusing balik dia, baris demi baris macam kita mau kait scarf tu lah. Okay, so bila dia siap, okay, kita buatkan panjang sampai yang kita mahu. Okay, at least lebih kurang dalam 10-11 round lah as total kita punya kepala untuk baby punya apa ni. So lepas tu kita akan buat edging lah. Alright, okay. Okay, so kita sudah di final video. Alhamdulillah.
Jadi di sini saya sudah pun kait at least sehingga saya dapat panjang ini kan. Kalau ikut yang saya ni ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, 10 baris lah. Lepas tu pada round yang ke-11 kita akan tambah edging supaya nampak lebih comel. Okey, so kita akan buat macam ni lah. Kita akan cuba buat shell, right, chain 3. Okey, kita akan buat chain 3 sini. Alright, now kita akan DC. Okay, DC di kedua ni. Okay, sebanyak 3 DC. Okay, kemudian kita akan buat chain 1 pada V yang pertama. Okay, kemudian kita akan buat lagi 3 DC pada V yang tengah. Kemudian kita akan chain 1 lagi di sini. Okey, kalau mau nampak dia lebih berombak, boleh tambah 4 lah atau 3. Contohnya, okey, kita tambah 4 di sini. So kita chain 1 di sini, ADC di sini. Ini untuk memudahkan nanti bila kita mau buat apa ni, rantai di situ. Okey, so DC 4 DC atau 5 DC terpulang, sebab edging kan dia kita mau nampak dia macam shell apa tu, ombak di situ, lagi banyak di situ lagi bagus sebenarnya. Okay, so kita tambah 5 lah di sini. Okay, then chain 1, single crochet pada V yang pertama. Okay, kita just skip saja ni. Kita akan guna DC yang nombor 2 saja. Okay, kemudian 5 shell lagi di V yang kedua. Dengan chain 1 lagi di sini. Okay, so dia nampak macam tu lah. And then DC 5 pada V DC yang kedua. Okay, kita tak payah chain 1, kita just terus lompat pergi di sini, yang kedua ni di sini, buat 5 DC. 1, 2, 3, 4, okay, 5. And then terus kita chain 1 lagi di V yang pertama. Kemudian 5 DC V yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5. So kita dapat beginilah edging dia. Okay, teruskanlah DC yang kedua, 5 DC lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian single crochet pada V pertama, 5 DC pada V kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kita sudah sampai ke penghujung. Jadi kita akan DC 5 lagi pada DC yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dan last DC pada chain 3 di sini yang kita buat tadi. So kita akan buat 1 DC pada chain 3. So inilah yang terakhir lah. Alright. So actually kalau kita tengok, beginilah rupa kita punya topi baby. Okay, dia nampak ropol, cantik. So ini kita panggil bonnet. Okay, bonnet. Sekarang ni kita akan buat 1 kali round single crochet di bawah ni. Untuk buat tali lepas tu kita just chain sajalah. Biasanya saya hanya buat chain, terpulanglah pada aktiviti masing-masing. Okay, so kita akan buat chain 1 di sini. Dan terus single crochet sebanyak 2 di dalam DC yang terakhir tu. Okay, macam ni. Jadi pada setiap lubang ni kita akan buat okay, 1 DC. Jangan dia terlampau ketat ataupun terlampau longgar lah. Nanti jadi dia tak cantik bila kita pakai.
Okey, siaplah kita punya single crochet di bawah. Nampaklah dia kemas cantik. So ada dua cara lah, sama ada kita just chain dia, ataupun kalau mau tebal kita boleh matikan sini, kemudian bawa dua strand, kita buat tocang di bawah ni. Okey, so terpulang lah. Di sini saya cuma akan buat chain saja untuk demo. So paling panjang lah mungkin dalam 50 chain ataupun 30 chain. Ya, saya pun tak kira sudah. So agak-agaklah panjang mana yang bila pakai baby boleh ikat di bawah dagu dia. Saya sebenarnya kalau dalam crochet ni kan saya jarang actually kalau mengaitkan, saya bukan jarang lah, tapi banyak main agak-agak macam kita masak. Okay, dan memang kena banyak mengait untuk dapat belajar buat pattern sendirilah. Maksudnya tanpa kita tengok pattern, kita sudah boleh buat sendiri kita punya. Kita boleh agak lah, okay, kait ikut hati. So memang perlu banyak praktis, okay, and then kena banyak membaca, kena banyak tengok tutorial orang lain, kena tengok kena banyak mencuba pattern-pattern, and then untuk upgrade level. Okay, so saya rasa cukuplah sudah panjang ini. Dan just tarik, and then boleh terus gunting. Dan dalam crochet ni tiada istilah, actually sebenarnya tiada istilah salah masuk lubang ke apa ke. Sebenarnya itu bergantung pada jenis pattern, dan kadang-kadang kesilapan yang kita buat pada kita punya projek tu actually banyak membantu kita untuk belajar benda yang baru sebenarnya. So jangan takut buat salah lah bila kita mengait crochet ini. Dan kadang-kadang cuba jaya sendiri ni kita akan nampak banyak actually benda yang kita boleh belajar lah berdasarkan apa yang kita buat, iaitu yang trial error kita tu. Kita salah buat, cuba lagi, salah buat, cuba lagi. Okay, sampai kita betul faham apa sebenarnya yang kita buat. Okay, jadi bila kita sudah buat yang ini, kita akan tambah lagi tali di sebelah ni. Okay, so kita just pick up je lah macam ni kan. Contohnya bila saya mau pick up tu tiada actually tempat yang khas perlu pick up. So kita sendiri yang boleh rasa di mana kita perlu pick up. So macam saya, memang saya lebih suka pick up di ujung ni lah, senang sebab memang kita mau ikat di bawah dagu baby kan. Okay, so kita just contohnya di mana bahagian mau ambil pun biasanya saya just agak-agak juga. So saya akan tengok mana tempat yang sesuai ambil tu, di situlah saya ambil. Okay, so saya akan ambil di sini lah, di DC yang pertama ni. Okay, just masuk begitu, and then sambung benang yang baru pun just tarik saja begini, and then chain 1 terus, dan chain 1 sampai panjang yang sesuai dengan tali sebelah tadi. Ini tadi yang kita akan letak di dagu baby lah. Bila dia pakai, kita ikat ribbon lah di bawah dia macam ni. So comellah dia pakai. Okay, alright, so kita akhiri di sini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semoga banyak ilmu baru yang anda belajar dari kelas saya. So terima kasih sekali lagi, sehingga kita berjumpa lagi di tutorial yang akan datang.